Assalamualaikum and good day everyone. So today we will continue our subject with chapter 3 which is trade and cash discount. So hari ni kita akan tengok apa dia trade discount. Later we will see what is cash discount. Okay. So apa dia trade discount ni secara summary ataupun secara simplenya, secara basicnya, trade discount adalah reduction of the original selling price of an item. Okay, maksudnya adalah pengurangan harga penjualan sesuatu barang, kita panggil sebagai trade discount. Okay, kalau kita beli barang, contohnya kalau awak pergi kedai, awak tengok dekat barang tu ditulis harga barang tu RM4.30. Okay, so harga barang yang ditulis ni kita panggil dia sebagai list price. Maksudnya harga barang yang diberitahu kepada awak yang disenaraikan adalah kita panggil sebagai list price. Okay, so reduction, pengurangan oleh pengurangan list price ni, pengurangan harga asal ni kita panggil sebagai trade discount. Okay, discount dagangan. Trade ni maksudnya dagangan. Trade discount. Okay, so maksudnya pengurangan harga yang selalunya kalau kita pergi kedai, kita tengok ada pengurangan harga, itu kita panggil dia sebagai trade discount, di mana trade discount ni adalah pengurangan harga daripada harga sebenar, iaitu kita panggil sebagai list price. Okay, so discount yang awak terima daripada seller, penjual, itu adalah trade discount. Okay, so kenapa penjual buat trade discount? Why we have trade discount in proses jual beli? The first one is because it enable wholesaler and retailers to retain their loyal customers and at the same time attract new customers. Maksudnya satu reason kenapa penjual ataupun wholesaler ni adalah pemborong. Wholesalers maksudnya pemborong, retailers maksudnya peruncit. Okay, peruncit ni penjual biasa, pemborong adalah orang yang beli dalam box, maksudnya beli dalam jumlah yang banyak. Kenapa pemborong dan penjual ni mewujudkan ataupun memberikan trade discount kepada pembeli? One of the reason adalah untuk dia retain dia loyal customer, maksudnya dikekalkan customer, pelanggan-pelanggan tetap dia. Okay, so bila kita ada diskaun, macam kita pergi satu kedai tu bagi kita diskaun, mestilah kita akan selalu pergi lagi. Kita tahu kedai dia akan bagi kita pengurangan harga, mesti kita akan pergi lagi. So that one, the trade discount is one of the way, one of the method on how to retain ataupun kekalkan you punya loyal customer, and at the same time you attract the new customer. Kita tarik new customer because bila kita pergi kedai, contohnya kan, kita pergi mana, Aeon, kita kata Aeon ada buat diskaun lah, kita pergi cerita kawan kita. So itu akan membuatkan kawan kita pun pergi juga as a new customer. Okay, so that one is also a method to attract a new customer. That is the reason why we have trade discount dalam proses jual dan beli. Yang kedua, retailers give discounts to attract more customers. Okay, so maksudnya trade discount ni ataupun diskaun yang diberi, pengurangan harga yang diberi kepada pelanggan ni sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita mengekalkan dan menarik minat customer-customer, pelanggan-pelanggan baru untuk beli barang kita. Okay, so itu adalah reason kenapa kita dalam proses jual beli kita mempunyai trade discount. Okay, so sebelum kita move further to trade discount, kita kena tahu dulu what is trading, okay, dagangan, dan what is retailing, runcit. Okay, so trading is activity. Okay, so you see here, trading is activity of buying and selling goods or merchandise and service. Okay, so trading ni, aktiviti perdagangan ni adalah aktiviti membeli dan menjual barang. Okay, ataupun perkhidmatan, servis pun kita panggil sebagai trading. Okay, usually buy a specialized range of product, maintain a stock shop and work in a large geographical areas. Okay, so biasanya kita membeli barang-barang tertentu pada satu kadar-kadar yang tertentu untuk kita maintainkan stok. Okay, kalau macam dia jual secara runcit, dia nak maintainkan kedai runcit, so dia akan ada pembelian barang. Okay, so itu adalah proses of trading. Okay, example importers, maksudnya kita mengimport barang masuk, ataupun wholesalers. Wholesaler ni adalah pemborong. Okay,
Apa pula retailing? Retailing adalah activity of selling goods directly to public or customers, and it usually in small quantity compared to wholesaling. Okay, so retailing ni adalah kita jual barang tapi dalam kuantiti yang lebih sedikit. Kalau trading ni dia dalam satu kuantiti yang bulk, maksudnya macam banyak. Contohnya macam kalau orang membeli secara borong, pemborong kan, dia beli daripada kilang, dia tak beli sikit-sikit, dia beli banyak. Itu adalah proses of trading. Tapi retailing ni, proses runcit ni adalah proses untuk kita directly jual barang kepada pengguna. Okay, directly jual barang kepada pengguna. Contohnya kedai runcit lah, dia tak jual barang banyak-banyak, dia jual pengguna akan beli satu Milo, satu paket, susu 2 tin contoh. Dalam jumlah yang sedikit, so kita panggil dia sebagai retailing, which is activity of selling goods directly to public or customers, and it's usually in small quantity. Okay, dan sebagai contoh personal shopper ataupun dropshipper ataupun agent, macam penjual biasalah. Okay, personal shopper ni maksudnya kalau macam orang tu dia beli barang dekat overseas, kita tak boleh nak pergi overseas, ataupun kalau kita pergi overseas cost lagi mahal, so kita upah personal shopper. So personal shopper ni dia akan pergi, contohnya you nak beli bag Coach for example. So Coach kalau kat Malaysia mahal. Sebab apa mahal? Sebab dia dah melalui beberapa fasa. Okay, dia dah beli daripada pemborong dah jual kepada peruncit baru nak jual kepada customer. So dia dah melalui beberapa fasa, dia akan jadi harga dia akan lebih mahal. Compared to awak beli direct daripada retailers, maksudnya peruncit ataupun personal shopper. So kita akan upah personal shopper terus ambil kat kilang. Okay, dan dia jual kat kita akan dapat harga lagi murah. So itu kita panggil sebagai proses retailing ataupun peruncitan. Okay, so kita dah tengok tadi beza antara retail dan juga trading. Okay, sekarang kita nak tengok retail dan supply chain. Okay, so macam mana proses sebelum kita sebagai consumer ataupun pengguna ni dapat beli daripada peruncit. Okay, biasanya dia datang daripada yang first kali supplier lah. Orang yang menghasilkan barang tu, supply barang. So supplier ni biasanya dia akan upah kepada factory untuk factory hasilkan barang yang dalam kuantiti yang banyak. Okay, contohnya kalau macam saya nak jadi supplier beg sekolah contohnya, so saya akan upah factory, upah satu kilang, ataupun saya buka satu kilang untuk menghasilkan beg dalam satu jumlah yang banyak. So supplier ni dia merancang, dia akan buka factory. Okay, dia akan upah ataupun dia akan cari mana nak dapatkan raw material. Contohnya kalau kita nak buat beg sekolah, kita kena ada zip, so kita kena cari siapa yang boleh supply zip. Kita kena ada kain, so kita kena cari siapa yang boleh supply kain. So supplier ni dia akan supply ke kilang. Okay, dan kilang akan hasilkan satu jumlah barang yang dalam kuantiti yang banyak. Okay, yang secara konsisten, dan dia akan dijual ataupun dibawa kepada distributor. Distributor ni adalah pengagih. Okay, so distributor pula dia akan menjual barang tu. Contohnya kalau macam 1000 barang, dia akan jual barang tu kepada wholesaler, di mana wholesaler ni dia membeli barang dalam bentuk yang banyak. Wholesaler ni adalah pemborong. So biasa pemborong ni dia akan beli daripada distributor jumlah yang banyak. Okay, mungkin kalau distributor ada 1000, pemborong akan beli 500 contoh. Okay, daripada distributor. So wholesaler ni adalah pemborong, iaitu orang yang memborong barang daripada distributor dalam kuantiti yang banyak. Kemudian retailer ni adalah peruncit. So peruncit biasanya dia akan beli barang daripada pemborong, which is wholesaler. Sebab membeli barang dalam keadaan bulk ataupun dalam kuantiti yang banyak ni biasanya kita akan lagi murah. Kita biasa dengar kedai borong. Kalau awak pergi kedai borong, awak tak boleh beli barang satu-satu, awak kena beli barang banyak. Contohnya kalau dia jual kasut, dia jual terus saiz yang sama 50 pasang, awak kena beli. Okay, so itu dinamakan sebagai pemborong. So biasanya retailers ni, peruncit ni, dia akan ambil barang daripada pemborong. Kemudian barulah kita sebagai consumer, pengguna ni, kita akan beli barang selalunya daripada peruncit. Tapi nowadays sometimes ada je daripada kita ni yang beli barang daripada pemborong. Ada je yang mana yang contohnya barang-barang yang simple kan, macam contohnya macam makanan-makanan bulanan tu kita boleh je beli daripada pemborong.
Okey, tapi kita punya praktik selalunya adalah kita akan membeli barang daripada peruncit. Okey, so ini adalah retail and supply chain. Maksudnya proses akhir sekali adalah kepada consumer, pengguna, di mana consumer mendapat daripada peruncit, peruncit membeli daripada pemborong, pemborong ambil daripada distributor, distributor dapat daripada kilang, dan kilang ini disupply barangnya daripada supplier. So ini adalah proses of retail and supply punya proses. Okay, so dekat sini berlaku perubahan-perubahan harga. So kalau awak tengok consumer, okay, consumer buy goods, membeli barang from retailers, peruncit, who in turn purchase good from wholesaler, manufacturer or other retailer. Maksudnya pengguna membeli barang daripada peruncit, di mana peruncit ni adalah orang yang membeli barang daripada pemborong ataupun dibeli directly daripada manufacturer, okay, pengilang, ataupun dibeli daripada other retailers, peruncit yang lain. Okay, some wholesaler and manufacturers, sebahagian daripada pemborong dan juga pengilang, issue catalogs describing the product they sell. Sometimes ada pemborong dan pengilang yang sediakan katalog untuk memudahkan retailers ni untuk membeli barang. Okay, retailers usually pay for the good at price lower than the list price. Maksudnya kalau kat kedai kan kita beli Milo RM32 untuk 2 kg Milo, contoh RM32 untuk 2 kg Milo kita beli kat kedai runcit. Biasanya peruncit ataupun pemilik kedai runcit tu dia beli dekat pemborong mesti harga lagi murah daripada yang dia jual. Okay, list price ni adalah harga yang dia jual kat kedai dia. So biasanya macam itulah sebab dia beli secara borong, so dia akan dapat harga yang lagi murah dan dia akan jual kat kita harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga yang dia beli. Itulah proses jual dan beli. Mestilah kena ada untung. Okay, so price that the retailers pay after reduction in price we call as a net price. Okay, and the difference between the list price and the net price is a trade discount. So, tadi saya kata kat awak, kalau awak beli barang, okay, ni katakanlah ni Milo, harga dia RM32. Lepas tu kedai tu bagi awak diskaun 10% contoh. So 10% diskaun. So maksudnya nilai yang awak kena bayar in return adalah RM18.80. For example, RM18.80 awak RM28.80 awak kena bayar. Ini kita panggil sebagai list price. Okay, harga yang disenaraikan ataupun harga yang ditawarkan kepada awak. Dan selepas melalui proses of reduction, di mana proses of reduction tu kita panggil sebagai trade discount, harga yang awak bayar di akhirnya ini kita panggil sebagai net price. Okay, so difference between list price and net price itu adalah trade discount. Kenapa? Okay, kalau saya tolak list price 32, tolak dengan RM28.80, saya akan dapat RM3.20. Inilah dia nilai discount yang awak dapat. So ini kita panggil dia sebagai trade discount. Yang ini adalah list price. Yang ini adalah net price, nilai yang awak bayar. Okay, so list price adalah harga sebelum mendapat diskaun. Net price adalah harga yang awak bayar selepas awak mendapat diskaun, dan perbezaan antara list price dan net price adalah trade discount. Okay, the difference between list price and net price is called as a trade discount.